Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi dalam channel Cikgu Hashim. Okey, so hari ni cikgu nak berkongsi subtopik daripada bab 2 lagi, iaitu gerakan jatuh bebas. Okey, free fall motion. Okey, so tajuk ni menarik juga untuk kita bincangkan. Okey, sebab mungkin kita rasa macam ada sesetengah tu macam tak logik kan. Okey, tak apa. Nanti kita tengok kat mana yang boleh dikatakan macam tak logik tu. Okay, so first kamu kena tahu dulu bila istilah jatuh bebas ni maksudnya sesuatu objek tu yang jatuh disebabkan oleh tarikan graviti sahaja. Maksudnya kita tahu kalau kita lambung duit shilling ke ataupun kita lepaskan pen daripada tangan kita ke, pen tu akan jatuh ke bawah. Okay, maksudnya semua objek ni ditarik oleh daya graviti. Tapi istilah jatuh bebas ni maksudnya sesuatu objek tu yang jatuh ke bawah tu hanya ditarik oleh graviti saja. Dia tak ada rintangan udara, tak ada geseran udara. Okey, jadi itu yang dinamakan dengan free fall motion. Okey, jadi maksudnya free fall motion ni adalah objek yang jatuh hanya disebabkan oleh pengaruh dia daripada tarikan graviti sahaja, daya graviti sahaja. Dia tak ada geseran udara, okey, dia tak ada rintangan udara. Okey, air resistant. Okey, so kat sini kamu boleh lihat ada dua gambar rajah dalam keadaan udara dan vacuum. Okey. Jadi maksudnya kita mulakan yang belah kiri dulu. Dalam udara ni maksudnya objek jatuh dalam keadaan yang sekarang lah. Kita boleh buat dalam eksperimen ni dalam kelas. Boleh. Okey, senang je. Okey, kamu boleh ambil guli. Okey, guli dan juga kat sini kamu boleh pakai kertas. Okey, sehelai kertas ataupun kat sini yang cikgu lukis ni adalah bulu pelepah. Okey, bulu daripada ayam lah. Okey, bulu pelepah. Sebab cikgu nak samakan dengan buku teks. Okey. So dekat sini, bila kita lepaskan guli dan juga bulu pelepah ni serentak, okey, kita lepaskan pada ketinggian yang sama. Maksudnya kita pegang kiri kanan, sebelah pegang guli, sebelah lagi pegang bulu pelepah, kita lepaskan serentak. Okey, bila kita lepaskan serentak kedua-dua objek tu, yang pastinya apa? Kedua-dua objek tu akan jatuh ke bawah lah. Okay? Disebabkan oleh ada tarikan graviti. Maksudnya graviti tarik guli, graviti juga tarik bulu pelepah ni. Dua-dua graviti tarik. Tapi kalau kamu lihat pada gambar ni, yang akan sampai dulu adalah guli. Okay? Bulu pelepah ni lambat. Okay? Kita pun dah boleh agak kan sebab bulu pelepah ni dia ringan. Jadi dan dia punya permukaan yang terdedah kepada udara pun agak luas. Jadi menyebabkan bulu pelepah ni melayang-layang sebelum jatuh ke atas lantai. Jadi bola ni akan sampai dulu. Okey, jadi bulu pelepah ni lambat sikit. Okey, kita lepaskan, kita tahulah bulu pelepah tu akan melayang baru jatuh. Okey, ini kita boleh buat eksperimen ni senang. Okey, sebab dalam udara ni maksudnya dekat kawasan sekarang lah ada udara sebab tu kita boleh bernafas. Okey, cuma tak nampak je lah udara tu. Jadi kat sini nak kata bahawa kedua-dua objek ni bukan dalam gerakan jatuh bebas. Okay, guli dan bulu pelepah ni bukan dalam keadaan jatuh bebas kerana kedua-duanya jatuh dalam kawasan yang ada udara. Jadi guli pun ada rintangan udara tapi kita boleh rintangan udara dia sangat-sangat sedikit. Sebab kita tahu guli ni dia berat dan bentuk dia pun dalam keadaan pepejal. Jadi bila dia jatuh tu dia terus ke bawah. Rintangan udara tu sangat sedikit. Tapi masih lagi ada rintangan udara. Berbeza dengan bulu pelepah. Bulu pelepah ni maksudnya bila dia jatuh tu dia melayang-layang. Melayang-layang tu maksudnya ada rintangan udara yang berada dekat bawah tu menolak dia. Menyebabkan dia tak dapat jatuh ke bawah dengan terus. Okay? Jadi dia akan melayang ke kiri kanan baru jatuh juga akhirnya. Jadi kedua-dua ni dalam keadaan jatuh dalam keadaan udara, kita tak panggil jatuh bebas. Okay? Jadi kat sini kesimpulan ni kita nampak bila kita lepaskan serentak guli dan juga bulu pelepah, kita lepaskan serentak tak bolehlah guli bawah dulu, bulu pelepah atas, tak adalah, dia mesti sama tinggi. Kita lepaskan pada ketinggian yang sama, kita lepaskan serentak, dua-dua ni akan jatuh, yang pasti guli ni akan sampai dulu, okay? Lepas tu baru bulu pelepah ni sampai. Jadi maksudnya guli menang lah, guli sampai dulu kat bawah. Bulu pelepah ni kalah. Okay? Sebab dia ada rintangan udara, dia melayang-layang, dia lambat. Okay, dalam keadaan vacuum pula. Okay, benda yang sama, guli dan juga bulu pelepah, kita lepaskan dalam keadaan vacuum. Okay, vacuum kat sini maksudnya kawasan yang kita buat eksperimen tu tak ada udara.
Okey, tak ada udara. Maksudnya, secara logik ni, kita tak bolehlah masuk dalam kawasan bilik vacuum tu nak pegang guli dan juga bulu pelepah, nak pegang, lepas tu kita lepaskan. Macam ni kita nak bernafas tu tak? Melainkan kalau kita pakai topeng oksigen ke, itu lain lah. Okay? Jadi maksudnya kalau kita buat eksperimen ni dalam kawasan vacuum, maksudnya kawasan bulu pelepah dan juga guli tu jatuh memang tak ada udara. Tak ada satu pun zarah udara dalam tu. Okay, which is nak buat kawasan vacuum ni bukanlah benda yang senang. Okay, cikgu bagi satu contoh yang mudah untuk vacuum ni. Okay, kalau macam kamu minum air dalam kotak, contoh air Milo dalam kotak. Okay, bila kamu minum guna straw tu. Okay, cikgu lukis sikit lah. Okay. Jadi, ni air kotak. Okay, ni straw Kamu sedut straw tu. Okay. Kamu sedut air dalam air kotak tu, kamu sedut. Okay, bila air Milo dalam kotak tu dah habis, okay, kamu sedut lagi, apa yang berlaku pada kotak tu bila kamu sedut lagi menyebabkan kotak tu akan menjadi kemek. Betul tak? Okay, kemek. Okay, kotak tu menjadi kemek disebabkan oleh tekanan atmosfera. Okay, bila kamu sedut kotak tu sampai dah habis, air dah habis, kamu sedut lagi, maksudnya kamu sedut udara kan. Bila kamu sedut udara dalam kotak tu, menyebabkan tekanan dekat dalam kotak ni menjadi rendah. Okay, tekanan udara dekat dalam kotak ni menjadi rendah sebab kamu sedut keluar angin tu. Jadi atmosfera yang berada dekat luar kotak tu akan menolak kotak, menyebabkan kotak tu jadi kemek. Okay, pernah kan? Kamu pernah alami kan benda ni? Jadi maksudnya dekat sini melibatkan tekanan atmosfera dan tekanan udara. Okay, ni kamu tak belajar lagi lah. Kamu akan belajar dalam bab daya dan tekanan nanti. Okay, jadi nak relate ni kat sini maksudnya, bila kita sedut lagi kuat, maksudnya dekat dalam kotak ni dia menjadi macam kawasan separa vacuum. Sebab kita cuba keluarkan udara dalam kotak ni, kita cuba jadikan kotak ni kosong, tak ada udara. Okay, jadi kawasan separa vacuum. Okay, jadi kita nampak kat sini, bila kita keluarkan udara daripada kotak tu, menyebabkan kotak tu kemek. Maksudnya atmosfera tu akan menolak kotak tu, menyebabkan kotak tu jadi kemek. Okey, macam mana pula nak buat, contohlah satu bilik ataupun satu kelas tu nak buat kawasan vacuum. Maksudnya kita kena keluarkan udara dalam kelas tu. Maksudnya tingkap kena tutup, memang tak boleh ada ruang sikit pun. Pintu semua tak boleh ada ruang. Jadi kita kena keluarkan udara tu. Okey, dan dinding kelas kita tu pula mestilah dinding yang sangat kuat supaya dapat menahan tekanan atmosfera. Sebab lagi banyak kita keluarkan udara daripada kelas tu ataupun daripada kotak ni, lagi banyak atmosfera akan tolak kotak tu, menyebabkan kotak tu kemek. Sama juga dalam kelas. Okay? Jadi maksudnya nak buat kawasan vacuum ni bukanlah benda yang mudah macam kotak ni. Okay? Jadi kamu boleh Google lagi dekat dalam video, memang ada satu video memang orang buat eksperimen betul. Memang dia buat eksperimen dalam kawasan vacuum betul. Jadi nak keluarkan udara dekat dalam kawasan tu, dalam bilik tu, ambil masa 3 jam. Okay, 3 jam. Bila dia pump semua udara keluar daripada bilik tu, barulah bilik tu jadi vacuum. Okay, barulah dia boleh buat eksperimen tu. Yang tu dia pakai bola bowling dan juga bulu pelepah juga. Memang menarik lah video tu. Kamu boleh Google, kamu type the free fall motion. Nanti ada eksperimen tu. Okey, jadi kamu nampak tak gambaran vacuum tu macam ni? Maksudnya satu kawasan di mana dalam tu tak ada langsung zarah udara, partikel udara. Okey, jadi bila kita lepaskan guli dengan bulu pelepah ni serentak, apa yang berlaku? Okey, dua-duanya akan ditarik oleh graviti. Sama je macam ni, yang ni pun ditarik oleh graviti, yang ni pun ditarik oleh graviti. Okey, jadi kamu lihat pada gambar ni, kamu tengok dia punya gambar tu, dia punya level setiap objek tu adalah sama daripada kita lepaskan sampailah ke stage yang kedua, stage ketiga, stage keempat ni, objek tu berada pada level yang sama. Jadi maksudnya bila sampai dekat bawah pun, bila sampai dekat dasar, dekat lantai pun, guli dan juga bulu pelepah ni akan sampai serentak dekat lantai. Okey, ini nampak macam kalau kita fikir, biar betul kan, sebab kita tahu yang ni guli ni berat, bulu pelepah ni ringan, for sure lah guli sampai dulu, bulu pelepah lambat. Macam ni, kita terbayangkan macam ni. Itu dalam keadaan udara. Tapi bila keadaan vacuum, kedua-dua objek yang dilepaskan serentak pada ketinggian yang sama akan sampai dekat lantai, dekat dasar pun pada masa yang sama, serentak juga. Tak kisahlah objek tu ringan ke, berat ke, dia akan sampai serentak dekat bawah ni.
itulah kelebihan ataupun itulah yang orang kata jatuh bebas ni memang sesuatu benda yang kadang-kadang macam tak logik kita fikir, tapi secara eksperimen dia memang pernah berlaku. Okey, kamu tengok eksperimen yang cikgu cakap dekat YouTube tu, bola bowling dan juga bulu pelepah tu bila kita lepaskan dalam vacuum, dua-dua jatuh serentak sampai dekat bawah serentak. Okey, itulah keadaan jatuh bebas. Jadi maksudnya kat sini, bila jatuh bebas, halaju dua-dua ni sama. Okey, katakanlah halaju kat sini kosong, dekat sini halaju dia jadi 10, 20, 30. Dua-dua halaju ni memiliki, dua-dua objek memiliki nilai halaju yang sama. Kalau macam ni kita tahu apa? Guli ni halaju dia makin bertambah lah. Kalau ini halaju dia bertambah tapi pertambahan dia lambat. Okey, sebab tu guli sampai dulu. Tapi dalam keadaan vacuum, kedua-dua objek ni mempunyai halaju yang sama. Pertambahan halaju dia pun sama juga. Sebab tu dia sampai serentak dekat bawah. Kalau dalam keadaan udara, guli akan menang lah. Okay, bulu pelepah ni akan melayang-layang lambat sampai. Okay, itulah dalam keadaan jatuh bebas. So inilah yang dinamakan jatuh bebas, iaitu maksudnya sesuatu objek tu jatuh dalam keadaan vacuum. Okey, jadi yang penting dekat sini kalau kamu lihat gambar rajah ni bukan saja-saja dilukis. Okey, kalau kamu nampak dekat sini nampak jarak dia dekat, yang ni jarak dia makin jauh, yang ni jarak dia lagi jauh. Ini menunjukkan apa? Bila jatuh bebas, halaju objek tu makin bertambah. Kat sini halaju dia contohlah 10, 20, 30, 40, maksudnya halaju dia makin meningkat. So menyebabkan jarak antara gambar sebelum tu dengan gambar yang sekarang tu makin jauh. Dia sama macam konsep pita detik juga. Okey, maksudnya dekat sini halaju dia bertambah lah. Okey, kedua-dua objek ni bergerak dengan pecutan graviti. Pecutan dia sama dengan pecutan graviti, iaitu 9.81 ms negatif 2 ataupun kita bundakan jadi 10 ms negatif 2. Okey, jadi kesimpulan untuk kedua-dua penerangan gambar ni adalah istilah jatuh bebas adalah disebabkan oleh sesuatu objek tu ditarik oleh graviti dan dia jatuh dalam keadaan vacuum. Maksudnya tak ada rintangan udara pada kedua-dua objek ni, tak ada rintangan udara. Sebab tu dia boleh sampai serentak ke bawah. Berat ke, ringan ke, sampai serentak ke bawah sebab tak ada udara. Dalam keadaan sekarang yang kita asyik fikir, kita dah biasa buat ni, kita akan nampak guli akan sampai dulu sebab rintangan udara dia sangat-sangat sedikit. Manakala yang ni bulu pelepah lambat kerana ada rintangan udara yang lebih besar. Okey, jadi cikgu harap dengan penerangan ni memberi kamu lebih, orang kata, pengetahuan lah dalam keadaan dalam tajuk gerakan jatuh bebas ataupun free fall motion. Okey, jadi jumpa lagi untuk video akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share dan kongsilah dengan kawan-kawan kamu tentang video ni. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.